Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam kasih sayang dari saya, Puan Hajah Hamidah binti Muhammad Ali, Kaunselor SMK Bukit Taman Putra, dan dibantu oleh Kaunselor teman sejati saya, Puan Si Hong Eng. Inilah wajah SMK Bukit Taman Putra. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya suka tegaskan pada petang ini, bila sebut SMK Bukit Taman Putra, dia sentiasa beridentitikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Dan kalau sebut bimbingan dan kaunseling bagi sekolah dan dalam daerah Gombak dan Negeri Selangor, mereka akan ingat itu adalah SMK Bukit Taman Putra. SMK Bukit Taman Putra adalah sebuah sekolah di dalam kategori dalam bandar dan terletak lokasi dalam taman perumahan. Bergrade B dan mempunyai enrolment murid seramai 1,811 orang. Ramai ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah carta organisasi UBK yang diletak di dalam bilik Cahaya Putra. Bilik kaunseling kami dinamakan Bilik Cahaya Putra. Dan ini adalah pentadbir sekolah kami yang diterajui oleh Puan Norha binti Hamzah dan dibantu oleh 5 orang penolong kanan yang berkaliber belaka. Dan sekarang ini kami dapat sokongan moral daripada PKN kami yang memang ada di dalam dewan ini. Terima kasih Encik Rashid. Seterusnya, UBK diterajui atau didokong oleh 4 orang guru bimbingan dan kaunseling. Saya sendiri dan juga Puan Si, Puan Rohayati dan Puan Izalwani. Ini adalah carta tanggungjawab kami. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bila diminta pelaporan sesi kaunseling, memang keempat-empat kami mencukupi sesi kaunseling individu dan juga kelompoknya. Seterusnya, impak keberhasilan pengurusan, perkongsian profesionalisme dan juga peringkat daerah serta lawatan penanda arasan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sepanjang perkhidmatan saya di sana, kami sering mendapat permohonan lawatan penanda arasan. Tetapi ini kami senaraikan hanya sebahagian saja nanti. Yang pertama sekali ialah kami sendiri telah mendapat jemputan khas daripada Karnival Pendidikan abad ke-21 yang dianjurkan oleh PPD Gombak baru-baru ini. Impaknya tuan-tuan dan puan-puan, kami dapat berkongsi profesionalisme UBK dalam program ini. Seterusnya, kami juga telah menjadi johan pertandingan pengurusan terbaik perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah bagi daerah Gombak dan seterusnya ke pertandingan sama peringkat Negeri Selangor. Kami jadi johan, maka kami layak berada di sini pada petang ini. Saya juga ada menerima lawatan penanda arasan, contohnya antaranya tadi ialah guru bimbingan kaunseling sepenuh masa sekolah-sekolah menengah daerah Gombak, lawatan penanda arasan guru bimbingan kaunseling dan PRS SMKI Molek Melaka dan juga lawatan penanda arasan SMK Hillcrest. Kita mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi dalam pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling itu sendiri. Pertama sekali ialah pendaftaran janji temu dengan guru bimbingan kaunseling sebelum masa, iaitu mencatat kunjungan murid ke Bilik Cahaya Putra dengan menggunakan satu sistem yang kami create sendiri yang dinamakan sistem Sinar Putra agar senang membuat analisis data. Inilah dia yang dikatakan sistem Sinar Putra. Dan contohnya tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran murid dengan sistem Sinar Putra, murid boleh key in nama mereka dan sesi yang dikehendaki, tingkatan apa dan ingin berjumpa kaunselor mana. Seterusnya, daripada sistem itu, senang kita analisis data sesi. Jadi kita dapat mengenal pasti tingkatan pelajar, jenis sesi kaunseling, skop perbincangan dan guru bimbingan kaunseling yang mana ingin ditemui. Hadirin hadirat sekalian, kunjungan secara manual, catatan secara manual juga kita tidak abaikan. Kita teruskan juga. Seterusnya,
Setiap program dan aktiviti UBK dirancang dengan rapi, didokumentasikan setiap program dan aktiviti UBK disimpan dalam dua bentuk, hard copy dan juga soft copy. Ini adalah contoh rancangan tahunan kami buat pada tahun 2015 ini, di mana kita senang mengenal pasti 4 fokus perkhidmatan BNK yang telah kita laksanakan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok di bahagian bawah sana. Biru memaknakan bahawa program yang kita buat adalah pembangunan dan pengembangan sahsiah diri murid. Ungu mewakili pendidikan kejaya dan begitulah seterusnya. Hadirin hadirat sekalian juga, semua dokumentasi maklumat dalam bentuk soft copy kita simpan dari sejak tahun 2006 dan ianya mudah dicapai. Dalam 1.3 pelaksanaan kajian tindakan untuk penambahbaikan perkhidmatan. Sebenarnya, kajian tindakan di sekolah kami pecahkan pada 2 kajian tindakan untuk sesi pagi dan juga sesi petang. Kerana sekolah saya 2 sesi. Bagi sesi pagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah membuat satu program besar yang dinamakan Masih Ada Yang Sayang. Tetapi di sini, saya bawa satu daripadanya sebagai bukti, iaitu peningkatan disiplin murid dalam kalangan murid Cina dengan menggunakan didikan nilai murni di Zigwe. Ini sebagai contoh, kami tidak mengabaikan murid bukan Melayu. Ini adalah sebagai bukti dan impaknya daripada program kajian tindakan itu tadi, kami telah berjaya melalui laporan sistem merit-demerit, buku kawalan kelas, kekerapan ponteng kelas, kita dapati 9/10 daripada klien itu telah menunjukkan perubahan yang sangat positif. Untuk sesi petang, kita membuat satu program kajian tindakan iaitu meningkatkan sahsiah diri murid satu progresif, iaitu kelas akhir di sekolah kami. Dan program itu kita namakan Sistem Bintang Ganjaran. Terbukti selepas program ini dilaksanakan telah berlaku peningkatan salah laku tidak sopan, berjaya kita turunkan sehingga 61.5% atau peratus. 1.4 pengurusan perkhidmatan. Inilah wajah saya sebagai kaunselor dan juga guru cemerlang kerana saya adalah kaunselor berdaftar. Dan Puan Si adalah guru cemerlang tahun 2010 dan saya guru cemerlang semenjak 2008. Seterusnya, menunjukkan bahawa perkhidmatan kami memang terbaik, maka datang pemantauan Nazir KPM dan kami telah skor 6/6, bererti 100%. Terima kasih. Seterusnya, pemantauan pegawai PPD baru ini pada Julai yang lepas dan kami telah skor 93.61%. Terima kasih sekali lagi. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, UBK SMK BRP mendapat pengiktirafan di berbagai peringkat. Antaranya ialah kebangsaan, negeri dan banyak kalau saya baca satu-satu lambat, peringkat daerah. Dan seterusnya, 1.5, penglibatan komoditi dalam pengurusan perkhidmatan. Penglibatan menyeluruh daripada semua pihak, sokongan padu daripada pihak sekolah, korporat, syarikat swasta, komuniti setempat, PIBG, polis, bomba dan juga bekas murid. Ini adalah antara program yang kami laksanakan di sekolah. Dan kami memang mendapat sokongan dan kerjasama daripada PIBG kami. Contohnya dalam perasmian program disokong penuh oleh PIBG kerana mendapat peruntukan daripada mereka. Seterusnya, ini adalah program yang menunjukkan melibatkan NGO. Contohnya ialah program pembentukan sahsiah melibatkan Raudatus Sakinah. Ini adalah korporat, mendapat kerjasama daripada korporat, contohnya Nestle, Vico dan sebagainya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, saat manis kami, di mana kami menjemput semula bekas pelajar yang kami namakan program sirih pulang ke ganggang, iaitu Mission Kumar, adalah student di Oxford University dan kita panggil ke sekolah untuk membagi ceramah kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Impaknya tuan-tuan dan puan-puan, dia membawa kembali, orang kata, pengalaman sebenar belajar di luar negara dan sekaligus dapat memotivasikan murid-murid kami di sekolah.
1.6, memenuhi keperluan dan melangkaui ekspektasi perkhidmatan. Ini dia acara atau agenda tahunan kami. 1. Pameran kerjaya, lawatan kerjaya mentor-menti, amalan guru penyayang, lawatan ilmu dan juga Camp UBK. Melalui senarai semak kendiri murid, kami dapati bahawa keperluan murid adalah dalam bidang kerjaya. Mereka ingin tahu lebih tentang kerjaya. Ekoran padanya, pada bulan Jun yang lepas, kami telah membuat pameran kerjaya dan kami berjaya membawa masuk universiti swasta di dalam negeri kita ini sebanyak 42 buah. Impaknya tuan-tuan dan puan, kita membawa maklumat kerjaya, info kerjaya terus ke meja murid dan murid-murid saya berani membuat keputusan memilih pengajian seawal tamat tingkatan 5. Kami juga membawa pelajar-pelajar kita membuat lawatan kerjaya dan dalam lawatan kerjaya ini tuan-tuan dan puan-puan, kami ikut kelompok sasaran. Contohnya pelajar sains, akaun, sastra dan juga kemahiran. Jadi di sini contohnya di kolej itu kita membawa pelajar sastra dan juga kemahiran. Seterusnya hadirin hadirat sekalian, kita tidak lupa tentang sesi petang. Kita juga membuat program kerjaya untuk sesi petang iaitu Jom Terokai Minat Kerjaya dan juga Treasure Hunt Kerjaya. Ini dia tuan-tuan dan puan, agenda utama KPM iaitu dalam amalan guru penyayang kita ada program mentor-menti. Dari sini tahun ini kami memilih pembangunan sasiah murid. Jadi daripada program tersebut kita telah ambil 100 responden daripada menti. Hasilnya contohnya soalan, program ini memberi kesan positif kepada saya dan pelajar telah memilih 90% menjawab sangat berkesan. Bererti tuan-tuan dan puan-puan, kita juga memilih 50 responden iaitu daripada mentor, iaitu guru-guru yang melaksanakannya dan kita dapati program ini benar-benar rumusannya ialah, kesimpulannya ialah guru-guru SMKBRP benar-benar guru penyayang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita juga melaksanakan Camp UBK tanpa gagal setiap tahun. Dalam program ini, dalam Camp UBK, kita dapat menguji ketahanan diri, fizikal murid, emosi dan juga mental mereka. Dan yang penting, kita menerapkan jati diri satu Malaysia ke dalam diri murid-murid saya. Lawatan ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia tempat-tempat atau lokasinya. Dan pada tahun ini kami memilih Pulau Pinang dan juga Kuala Sepetang. Dalam program ini impaknya kami dapat membawa pelajar-pelajar berkongsi ilmu dengan sekolah-sekolah lain yang kami lawati dan juga dapat memberi satu ilmu iaitu menghargai alam sekitar kerana kita bawa ke hutan bakau. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah program KPM dan juga JPS. Semua ke-14 program ini kami laksanakan di sekolah dengan jayanya. Ini adalah sijil-sijil penghargaan. Ini program di champion tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada di negeri lain, hanya ada di negeri Selangor. Kerana ini adalah agenda Tuan Pengarah kami, iaitu Tuan Zainuddin, yang menghendakkan peningkatan prestasi SPM pada tahun 2015 ini. Dan dalam program ini pelbagai agenda kita rancang untuk peningkatan akademik. Seterusnya, program khas Kementerian Pelajaran Malaysia juga, iaitu amalan guru penyayang dan juga dasar warga emas negara. Seterusnya ialah impak tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan dan kepakaran. Ini dia, perkongsian profesional 1 hingga 6 dan kursus-kursus yang kita laksanakan dan juga lawatan-lawatan yang kita sertai. Inilah ada bukti-bukti sijil dan surat penghargaan. Terus, ini adalah sijil-sijilnya, penghargaan dan seterusnya sumbangan kepakaran kita kongsi dengan pihak lain. Seterusnya, bilik kaunseling, promosi outreach, kita menyatakan 7-7 itu kita gunakan. 7 medium ini kita gunakan sebagai outreach. Dan seterusnya ialah kita gunakan papan kenyataan, video corporate, VLE Frog, grup WhatsApp,
Bilik kaunseling sangat berfungsi dan kondusif dengan warna ungu muda menjadikan menimbulkan ketenangan, dan bilik kaunseling ini adalah reka bentuk dalaman tropikal, ada terapi muzik dan juga akustik bunyi. Mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini adalah kunjungan murid di Bilik Cahaya Putera setiap bulan sentiasa bertambah. Dan ini adalah pengurusan rekod kita, tersusun atur, fail-fail, borang-borang yang kita gunakan. Ini adalah contoh borang sesi kaunseling. Yang warna merah adalah untuk sesi kaunseling melibatkan disiplin. Dan bilik kaunseling penuh dengan pelbagai bahan, rujukan dan bahan bacaan. Seterusnya, kreativiti dan inovasi. Tadi yang saya telah jelaskan, sistem Sinar Putra, luahan rasa tuan-tuan dan perempuan dapat menangani masalah vandalism di sekolah, kekal menurun. Jadi kami berjaya. Seterusnya, ini adalah program kemenjadian PRS inovatif yang ketiga, iaitu stress ball yang ada di meja para juri sekalian. Okey, seterusnya, minta maaf, minta sedikit masa lagi. Ya, berjaya ya. Lorong PPDA dengan watak kartun, pertukaran pelajar peringkat antarabangsa melibatkan gurunya iaitu saya sendiri kerana telah terpilih sebagai pegawai pengiring pertukaran pelajar ke Brisbane, Australia, dan juga murid-murid kita sentiasa terlibat dengan pertukaran pelajar ke Turki, ke London, ke US, ke Korea dan juga Jepun. Ini dia buktinya tuan-tuan dan perempuan. Dan Puan Si sendiri terlibat dengan perombongan melawat institusi pengajian di Taiwan. Lawatan persahabatan Malaysia-Jepun. Ini dia peserta terbaik PRS, peringkat kebangsaan. Okey, seterusnya, PRS penyayang. Tuan-tuan dan perempuan, suka saya tegaskan di sini, sesungguhnya unit bimbingan dan kaunseling SMK Bukit Aman Putra menjadi identiti penting dan berwatak di sekolah. Empat fokus utama perkhidmatan UBK telah dijalankan sepenuhnya dan memberikan impak yang tinggi. Ini adalah bukti program pembangunan sasiah berjaya meningkatkan sasiah diri murid, peningkatan disiplin diri murid, berjaya kita menurunkan kadar salah laku murid di sekolah, pengurusan kejayaan murid, kita berjaya memberi maklumat kejaya dan murid memilih bidang kejaya pada masa akan datang. Psikososial, kita berjaya dalam program Minda Sihat menyebabkan murid kita suka datang ke sekolah, ceria dan bersedia untuk belajar. Seterusnya, inilah dia watak-watak kaunselor di SMK Bukit Raman Putra. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salan. Terima kasih Puan, pembentangan yang sungguh penuh dengan maklumat. Ya, terima kasih kembali. Okey, nampaknya banyak dan juga tahniahlah kepada unit bimbingan dan kaunseling di sekolah Puan ya. Banyak aktiviti yang telah dilakukan. Yes. Itu saya percaya adalah usaha kaunselor-kaunselor yang passionate. Terima kasih. Satu soalan saya nampak banyak kegiatan itu melibatkan pelajar yang ramai ya, dan sebagainya. Bagaimanapun, saya ingin bertanya, adakah sesi-sesi kaunseling bersama keluarga diadakan dan mungkin boleh diberikan sedikit statistik tentang keperluan kepada kaunseling keluarga di sekolah Puan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, untuk menjawab soalan itu, Juri Hakim, suka saya nyatakan bahawa di luar sana di ruang pameran ada satu borang atau satu buku yang kita libatkan sesi kaunseling keibubapaan. Jadi dari sana kita boleh dapat data. Dari keibubapaan ini adalah sesi kaunseling keluarga di mana pelajar murid-muridnya yang bermasalah kita panggil untuk membincangkan jalan penyelesaian bagi anak mereka. Dan kita juga telah membuat program penetapan azam yang memang melibatkan keibubapaan. Contohnya di sini terbukti ya. Pelibatan semua pihak yang menjadi atau di sekeliling sekolah.
Okey, ada Baik, lagi Tuan. sangat bagus dan komprehensif dan tahniahlah. Satu saya nak share di sini bahawa kita ada akta kaunselor. Saya tak mengatakan salah, tapi dari segi pengurusan, kalau dah didaftar ataupun dah menjadi kaunselor berdaftar dalam perakuan amalan, CJ itu sebaik-baiknya ditampal supaya orang masuk dengan penuh yakin dan kita seperti profesional yang lain seperti perubatan dan sebagainya. Tahniah. Sebenarnya Tuan ada di bilik saya. Kalau datang nanti berkunjung ke bilik saya, ada akan nampak sijil berdaftar saya. Okey. Terima kasih. Okey, Puan Hamidah. Ya. Just nak tanya, Puan Hamidah ketua? Ya, saya ketua kaunselor di situ. Okey, bagaimana dengan guru-guru kaunseling? Sesi petang ada tak Puan Hamidah bantu mereka ke macam mana? Oh ya. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kaunselor di sesi petang ada 2 orang. Sesi pagi kami berdua. Jadi sekiranya kaunselor sesi petang menghadapi masalah terutamanya menyelesaikan masalah murid, bila dia stuck, dia akan kembali kepada saya. Jadi, saya akan menguruskan kes tersebut. Okey, tak soalan saya sebenarnya ni. Dan pelibatan kaunselor petang memang 100%. Kita senang mendapat kerjasama kaunselor sesi petang. Tak, sebab saya tengok kajian tindakan. Bila lihat kajian tindakan, saya nampak macam ada kekurangan dari segi cartagan ataupun takta cara pelaksanaan kajian tindakan itu tiada. Lepas tu juga saya nampak dari segi kos. Sekiranya ada kos kena nyatakan. Saya nampak tadi dalam contoh yang diberi dalam kajian tindakan tiada. Lepas tu saya nak tahu sama ada kajian tindakan ni dah berjaya ke atau dia ada gelung kedua? Sebenarnya dah berjaya itu sebab kita keluarkan graf sebentar tadi. Ya, dah. Ya. Okey. So maknanya tak ada gelung kedua lah ya? Tak ada. Okey. Dan untuk peruntukan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kami ni sebagai seorang kaunselor ya, kami bijak menangani masalah keuangan. Kami pandai mencari sumber-sumber dari luar untuk menaja program-program kami. Memang tuan, memang puan, walaupun pandai mencari, bila kata sumber kena nyatakan. Sebab ini sebagai sebab PCG ke duit apa kaunseling, masuk keluar kena nyatakan. Kita tak boleh kata benda tu kita pandai cari, kita tidak ada rekod, susah. Terima kasih ya. Tapi Cik Indren, saya ingin menjawab juga, minta maaf ya. Izinkan saya menjawab. Dia bergantung pada sekolah Cik Indren. Ada sekolah dia tak mau keuangan tu masuk dalam rekod kita. Sebab itu institusi luar dia taja terus. Contohnya makan minum murid dalam program tersebut. Dia terus bayar pada kantin sekolah kita. Jadi tidak ada flow masuk keluar duit. Jadi tak ada query tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.